Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada hari ini ya dalam siri kuliah Asmaul Husna kita ya. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sehat semua ya, alhamdulillah. Ya, kita akan belajar pada hari ini tajuk Asmaul Husna dan Riyadhus Shalihin ya, insya-Allah. Dan terima kasih kepada jazakillahu khairan pada Kak Mona yang memimpin bacaan doa tadi zikir pagi. Moga Allah menyelamatkan kita daripada segala musibah dan menjaga iman kita ya. Oh, hari ni jadi Kak Mona. Oh, selamat hari jadi insya-Allah. Ya, nanti kita baca doa ya. Doa hari jadi insya-Allah. Terima kasih pada semua yang datang ya. Anak dia Ain pada ya. Terima kasih dan Kak Narimah pada ya. Alhamdulillah. Baik. Okey. Kita tengok sambung ya muka surat 147. Hari itu kita dah belajar dah rububiyah ni. Rububiyah makna hari ini kita akan belajar sambungan nama Allah kedua iaitu Ar-Rabb ya, Ar-Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Muka surat pada buku muka surat 147. Kak Naimah boleh nak pinjam. Ni yang wakaf, orang wakaf. Ya, 147. Makna kita beriman pada Allah dari sudut rububiyah ialah dari sudut di mana kita percaya Allah inilah yang berkuasa ke atas diri kita. Kita ni tak ada apa-apa, semuanya di bawah kelolaan Allah, di bawah pengurusan Allah. Kita ni hamba. Baik. Jadi sekarang kita akan masuk, kalau Ustazah ulang balik muka surat 145 tu, rububiyah Allah ke atas kita ni berkait sampai tahap kepada 20 lebih perkara kan. Muka surat 145 perenggan bawah tu. Allah sebagai Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengada, Allah Maha Membentuk, Allah Maha Hidup, Allah yang mendengar, Allah melihat, semua tu ada. Allah menahan, Allah mendatangkan manfaat dan mudarat pada kita. Jadi kita terima je lah kan apa yang Allah tu. Tugas kita ialah berusaha ya, berdoa, bertawakal pada Allah. Hari ini kita nak lihat ialah tauhid rububiyah ni terbahagi pada dua. Muka surat 147. Rububiyah yang bersifat umum mencakupi seluruh makhluk. Dia ada dua. Satu, dia sifat umum mencakupi seluruh hidup, seluruh makhluk, sama ada orang baik atau jahat, mukmin atau kafir. Makna Allah tadbir manusia yang pertama sifat umum kepada semua orang. Ya, semua makhluk baik ke, jahat ke, mukmin ke, kafir ke, Allah tetap beri rezeki pada mereka. Maha Kaya Allah, Maha Kasih Allah. Allah beri rezeki. Ya, sebab tu kita tengok orang bukan Islam kat kita ni, kat dunia pun memang rezeki kaya-kaya. Kaya pada kita kan. Kita pun tengok, oh besarnya kata dia kan. Tak apalah. Dunia semata. Dunia penjara bagi orang mukmin, tak ada masalah. Mengelola, beri nikmat, ya, mencegah, menurun, menangkap darjat. Ini untuk orang, semua orang, sama ada mukmin atau bukan mukmin. Beri perlindungan, dia lindung juga daripada bahaya, kan? Sama ada kafir atau seluruh mukmin. Beri rezeki, hilang kesusahan, beri pertolongan, memenuhi hajat, menjawab doa. Dia orang pun ada doa juga.
Allah pun beri juga apa yang nak. Ya. Sebab itu bila orang bukan Islam ni berdoa nak hidayah, Allah berikan hidayah. Betul tak? Kan? Jadi di situ kita tengok rububiyah Allah yang pertama ni untuk semua orang. Ya. Okey. Sebagaimana firman Allah, apa yang di langit di bumi selalu meminta padanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Kita dah bincang itu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam keadaan sibuk. Ni muka surat 146 ayat dia. Surah Ar-Rahman ayat 29. Setiap masa Allah memenuhi Allah sibuk dengan memenuhi menguruskan manusia dan alam. Faham ya yang pertama? Boleh ya? Pertama, rububiyah Allah, pengurusan Allah ialah kepada semua manusia. Sama ada muslim atau kafir, jahat ataupun baik. Okey, satu. Kedua, yang ni istimewa. Rububiyah yang berupa pengaturan khusus bagi wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa? Orang beriman, ya, orang-orang bertakwa. Iaitu dengan mengatur, memperbaiki mereka dan memberi taufik di jalan keimanan, memperlaksanakan kegiatan ubudiyah hanya padanya. Allah juga menanamkan pengenalan tentang dirinya dan cara kembalinya. Allah menjauhkan mereka dari kegelapan. Allah memberi kemudahan dan menjauh kesusahan dari mereka. Allah memudahkan bagi mereka melakukan suatu hal yang baik dan menjaga mereka dari segala bentuk kejahatan. Ini paling istimewa untuk orang mukmin. Ya, cuba sahabat tengok balik. Untuk orang mukmin, wali-wali Allah ni orang beriman pada Allah, ya. Orang yang taat patuh pada Allah, apa Allah buat? Lain daripada yang pertama tadi. Pertama tadi beri rezeki semua kan. Yang untuk istimewa ni ialah beri taufik dan hidayah. Itu yang paling kita nak sekali. Ini benda yang paling berharga dalam hidup kita sahabat semua. Memberi kita hidayatul taufik di jalan keimanan, melaksanakan ubudiyah hanya pada Allah. Sebab itu pagi-pagi Allah dah beri kekuatan pada kita bangun tahajud, bangun solat subuh, mengaji, baca zikir. Semuanya itu adalah rububiyah Allah yang kedua kepada khusus pada orang mukmin. Untuk orang Islam, Allah menanamkan pengenalan dirinya dan cara kembalinya. Allah jauhkan kita daripada sesat. Allah memberi kemudahan, jauhkan kita dari susah. Allah mudahkan bagi mereka melakukan sesuatu yang baik dan menjaga kita dari segala bentuk kejahatan. Itu yang kita nak. Allah jaga kita daripada buat jahat. Allah lindung cegah kita daripada buat jahat. Kita dah belajar itu dalam Riyadhus Salihin, ciri-ciri wali Allah tu. Ingat tak lagi? Dari Riyadhus Salihin, wali Allah ni bila tahap kita ni wali Allah, maknanya orang bertakwa beriman, Allah jaga telinga kita, Allah jaga mulut kita, Allah jaga anggota kita daripada durhaka pada Allah. Dan dia dorong kita untuk melakukan ketaatan pada Allah. Ini benda yang paling istimewa. Siapa ingat doa tu? Nak minta Allah, Allah kurniakan, bantu kita. Ingat kat dia, syukur pada dia, taat pada dia. Siapa ingat? Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Tiap-tiap hari jangan lupa tu. Ada makan kan? Dah terbuka ke tu? Oh, dah ada yang baru. Budak-budak main lah ni. Salah pun tu nak beli. Sekejap lah, nanti kok yang dia. Lupa. Alhamdulillah ada. Ada.
Doa ni Nabi tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal doa ini. Apatah lagi kita. Allahumma a'inni. Bukan ini. Allah, ini itu sesungguhnya saya. A'inni, bantulah saya. Kalau kami kata apa? Allahumma a'inna. Kami. A'inna. Kalau kamu ya. A'inna, ya Allah, bantulah kami untuk mengingatimu. Zikrika ni mengingatimu. Wa syukrika, bersyukur padamu. Wa husni ibadatika, melakukan ibadah yang terbaik. Kebaikan ibadah kita kata melakukan ibadah yang terbaik. Baca selalu. Ni boleh baca, siapa yang hafal boleh baca sebelum salam dalam tahiyat. Boleh. Sebelum salam kita baca dulu. Baca yang doa Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Sambung. Allahumma a'inna. Ingat ke keluarga kita sekali, jangan minta seorang. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru assalamualaikum. Doa paling baik doa dalam solat. Di dalam solat boleh baca. Tak ada masalah. Jangan baca Melayu, batal. Jangan kata ya Allah, kamu mudahkanlah aku, bantu aku nak ingatmu. Jangan baca Melayu, baca yang Arabnya. Okey. Boleh salin. Ini doa yang diberi oleh Rasulullah pada sahabat. Sudah lupa dah siapa ya. Dan tidak pernah ditinggal oleh para sahabat. Rasulullah tak pernah tinggal doa itu. Ini salah satu cara kita nak supaya kita berada dalam tauhid rububiyah kedua ni. Ya, supaya Allah bantu kita mengingatinya. Ada satu lagi doanya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Itu tak apa, minggu depan. Satu-satu. Ingat ni dulu ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, tak apa minggu depan. Makna letak mana? Ustaz satu Ustaz bagi makna tulis. Ya Allah ya Tuhanku. Okey, boleh. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku. Ini tu bantulah aku untuk mengingatimu. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku untuk mengingatimu. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku untuk mengingatimu. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku untuk mengingatimu. Wa syukrika, bersyukur padamu. Bantulah aku untuk mengingatimu dan bersyukur padamu. Bersyukur padamu. Okey, bantulah aku untuk mengingatimu dan bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan dapat melakukan ibadah yang terbaik. Ustaz dah ambil senang, bahasa yang senang ya. Bantulah aku untuk mengingatimu dan bersyukur padamu dan untuk melakukan ibadah yang terbaik. Wa husni ibadati, untuk melakukan ibadah yang terbaik.
Kalau dapat 3 ni, doa ni 3 benda kan. Masya Allah, tabarakallah, bertuah kita. Satu, kita minta Allah bantu kita mengingati dia. Kedua, kita bersyukur. Apa tanda syukur? Kita bukan hanya ucap alhamdulillah, tetapi kita taat dan patuh pada Allah. Dan kita dapat melakukan ibadah yang terbaik, solat khusyuk, ya, buat apa saja yang terbaik, yang paling baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ibadah yang melibatkan manusia, muamalah dengan manusia. Sempat tak, Bib? Sempat boleh ya. Siapa tak sempat boleh tanya, tak ada masalah ya. Sahabat semua, kalau Allah tak bantu kita, boleh tak? Tak boleh. Ini persoalan hidayah. Nak buat ibadah ni persoalan hidayah. Kalau Allah tak bantu kita, tak dorong kita, tak beri hidayah tu taufik, jangan harap. Sebab tu ada hari kita tak baca berdoa. Betul tak? Sembahyang sunat pun tak. Ngaji pun tak sempat. Kan? Terutama ni musim raya balik semua anak-anak ni. Berbasah baju masak. Kan? Saja dah pencet sekarang tak masak ya. Jadi hantu dapur. Hantu dapur. Tapi kita zikir pun dah kurang. Maknanya sibuk kan. Jadi begitulah. Senang je kalau tak nak beri tertinggal zikir-zikir tu, kena bangun awal. Betul tak? Dah anak ramai balik ni, kita bangun 4:30. Ustaz aku cakap je, kadang tak terbangun juga kan. Cakap je kan. Bangun 4:30 boleh buat semua hak-hak kita buat tu. Maknanya pagi masak je. Taklah sampai anak kita kata mak kita balik pun tak peduli duk zikir je kan. Tak nak juga. Kita tak nak begitu kan. Kan, tak nak begitu. Kelas boleh juga kan. Cakap ini mak hari ni ada kelas, tunggu mak balik dulu kan. Ya. Tapi masak tu kena masak juga, hubungan ibu ayah kan, ibu anak ya. Tapi kita kena buatlah kita tu. Itulah ya. Kita ni ada hubungan kemanusiaan anak-anak. Dalam yang jauh balik jarang-jarang, betul tak? Asyik mak duk baca zikir pagi. Tak cukup 100 baca tu. Zikir pagi. Kan subhanallah tu kan 100 kan. Padahal subhanallah wa bihamdi tu baca sekali je. Masa masak tu subhanallah wa bihamdi. Boleh je. Betul tak? Kan? Ya, okey, boleh ya. Baiklah. Kita kena banyak doa pada Allah sebenarnya. Kita tak boleh buat apa kalau Allah tak beri. Tak ada. Jangan cakap apalah. Ya. Nak datang sini pun Allah bagi. Allah gerakkan kita, Allah pilih kita. Kau tidak jadi liar aja. Kan? Allah pilih kita ya. Baik. Maka doa para ulil albab dan orang pilihan seperti yang tercantum dalam Quran mengandungi nama Rabb. Tujuannya untuk menghadirkan perasaan asma'ullah ini dalam meminta pengaturan yang special dari Allah dengan menyebut nama Rabb. Ustazah dah sebut dah itu. Dalam bingkisan malam ada doa Ya Rabb. Ada tak? Ni. Allahumma hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Ya ada tu dalam bingkisan malam tu. Ya, ya ujung tu ya. Ya Rabb. Ya. Maknanya sekarang ni kalau kita nak doa kita sebut ya Rabb, wahai Tuhan. Ya, hamba-Mu banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tawwab, ya Afu, ya Ghaffar, ya Badi'as samawati wal ard. Ya Rabb, ampunilah dosaku. Ya. Baik. Tujuan untuk menghadirkan makna doa special tu mesti ada ya Rabb, ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Kalau kita sebut ya Rabba tu kena baris atas lah. Tu nidak kita panggil bahasa Arab ya. Kalau alhamdulillah rabbil alamin jangan ubah Rabbah pula. Ya lain tu. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ya Rabb ya Rabbah ya Rabbal alamin. Ni kaedah bahasa Arab lah, bila lepas ya kena ada baris atas.
Ya Rabbal Alamin, wahai Allah. Kita Ya Zal Jalal wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau nak minta ampun, Ya Afu, Ya Tawwab, Ya Ghaffar. Doanya pun lain. Doa orang bersalah macam mana? Bentuk angkat tangan pun lain. Dia tak macam ni, dia macam ni. Doa tunduk mengaku bersalah depan Allah. Hak ni doa minta, Ya Allah, Kamu murahkanlah rezeki anak-anakku, Ya Allah. Ha, ni. Tapi kalau doa bersalah macam ni, ya tunduk. Kita tengok orang penjara tu. Kan orang bawa, nampak tak orang bawa orang bersalah kan? Macam mana kan dia tunduk? Kan duduk dalam bicara mahkamah pun. Begitulah. Kan? Ni. Gitulah kita munajat pada Tuhan. Ya Rabb, Ya aku bersalah padamu, Ya Allah. Mengadu pada Allah. Ya, minta Allah ampunkan. Baiklah. Siapakah ulul albab? Ni tak ada dah ni. Siapakah ulul albab? Sekejap ulul albab. Dah cari tadi. Tak ada, nanti Ustaz hantar. Tak ada. Ulul albab ni berdasarkan itu Ustaz hantar. Banyak uraian dia ni. Dah hantar dah nota. Lupa nak hantar semalam. Surah dia berdasarkan surah Ar-Ra'd ayat 19 hingga 22. Ulul albab. Yang ni dah sudah harap. Ni. Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd tu burung. Ar-Ra'd ayat 19 hingga 22. Dia itu ciri ciri ulul albab. Kita nak tahu siapa yang dikatakan ulul albab. Ya, ulul albab. Ayat Quran tu sahabat balik baca sendiri ya, sebab kita nak jimat masa. Kita nak tengok sekarang ialah dalam ayat tersebut ciri ulul albab tu ada 10. Kita nak tengok siapa yang dikatakan ulul albab supaya kita jadi ulul albab juga. Ya, dalam nota ada. Ustaz dah hantar dalam grup WhatsApp. Pertama, orang yang ulul albab ialah orang yang tazakkur, orang yang sentiasa ingat Allah. Ingat dan terbayang hakikat yang diingat, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah, sentiasa ingat Allah. Ustaz ada hantar dalam grup. Nanti Ustaz hantar kat Narimah. Ni. Dapat tak? Dapat Alhamdulillah. Baik. Okey. Tengok sifat ulul albab. Kita nak jadi ulul albab. Pertama, ulul albab ni ialah golongan yang mengingati Allah. Tazakkur, selalu ingat Allah. Kita ni kadang lupa Allah tu, kan? Kita nak ingat Allah selalu. Satu. Kedua, menunaikan janji Allah bahawa Allah sahaja sebagai Tuhan. Tunaikan janji.
Apa maksud di situ? Tunaikan janji bahawa kita ni nak taat pada Allah. Yang kedua tu tunaikan janji. Apa janji kita dengan Tuhan? Janji kita nak taat, nak jadi hamba yang soleh. Janji kita pada. Jadi orang ulul albab kena ada tunai janji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, 3. Menunaikan dan taat pada hukum Allah. Hukum Allah kena taat. Ya, haram kita tinggal, larangan Allah kita tinggal, yang wajib kita buat, ya. Keempat, sentiasa menjaga sebaik-baiknya hubungan sesama manusia. Jaga hubungan sesama manusia. Ya, kita kena jaga dengan jiran, dengan keluarga, dengan anak-anak, ya. Kelima, takut kepada kebesaran Allah. Takut pada Allah. Ya, takut nak langgar perintah Allah, takut nak buat dosa, ingat kepada hukuman Allah. Takutkan buruk timbangan amal di padang mahsyar. Itu apa doa dia? Allahumma hasibna hisaban yasira. Kita nak supaya Allah hisab kita dengan hisab yang baik. Doa. Ya Allah, mahasibna hisaban yasira. Ya Allah, Kau mudahkanlah hisab aku. Takut kita berdiri depan Allah dengan lama diceknya, ya. Ini amat menakutkanlah. Orang yang banyak harta akan banyak dicek. Orang yang kurang sekejap sahaja, ya. Dia siapa banyak harta tak mau banyak cek, jual habis. Senang. Jual habis. Allahu Akbar. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah hisabku dengan kemudahan. Mudahkanlah hisabku dengan semudahnya. Kalau boleh, ya Allah, biarlah kita pergi syurga dengan tanpa hisab, kan? Ya. Tapi tanpa hisab tu banyak syarat dia tu. Syarat yang salah satu syaratnya nak masuk syurga tanpa hisab, tidak pernah berbohong dalam hidup. Ada tak kita ni ada? Ada, banyak benar bohongnya. Syarat satu, tidak pernah berbohong dalam hidup. Kedua, tidak pernah pergi berobat dengan ikhtiar dengan ahli-ahli sihir atau sebarang dukun. Tawakal penuh pada Allah. Sakit pergi hospital, tapi tak pergi tempat yang khurafat. Banyak lagi syarat. Hak bohong tu tak berani sekali tu, banyak bohong, betul tak? Tak. Berobat dengan hospital, dengan rawatan Islam tak syirik. Tapi yang syirik tu yang dukun yang pakai jin tu. Itu yang syirik. Bom. Yang kata kita sakit sakit apa? Sakit dada, kata balik rumah malam ni ada orang datang ambil. Tu tanda tu. Ya, tu tanda. Dia pakai jin dah tu. Malam ni ada orang datang ambil.
Esok kan adalah tanda dia. Ataupun kata nanti besok, 2 hari besok kamu gali bawah tangga tu, ada benda. Dia hantar malam tadi. Jin datang. Dia bela jin. Hukumnya siapa pergi tu, kalau tak percaya 40 hari tak terima amal sembahyang. Kalau percaya syirik pada Allah, mengucap balik. Habis. Wal iyadzubillah. Kalau dah terpergi, bertaubatlah pada Allah. Dan kita tak tahu orang tunjuk kan. Bila sakit orang tunjuk apa mana pun kita akan pergi. Bertaubatlah pada Allah. Iaitu salah satu tu. Tak dapat surga tanpa hisab. Pergi tempat. Okey, takut sentiasa bersikap sabar kerana keredaan Allah. Sabar dengan ujian Allah. Sabar boleh sebenarnya. Kan memang kena sabar. Betul tak Allah terbakar nak macam mana tak kan bunuh diri. Kan waliyazubillah. Jadi sabar boleh. Yang payah ialah syukur. Sudut syukur itu payah. Syukur ni dia bukan saja alhamdulillah, tapi syukur ni ialah mensyukuri nikmat Allah sampai tahap kata ulama tasawuf, kita tak guna nikmat Allah untuk buat kejahatan. Itu paling tinggi tu. Orang yang bersyukur sebenarnya bukan kata alhamdulillah saja, taat patuh pada Allah, tetapi dia tak guna nikmat yang Allah beri pada dia untuk buat maksiat. Apa nikmat kita? Ni mata, mulut, telinga. Pernah tak kita buat maksiat ni? Pernah. Tak syukur lagi lah, maknanya tak cukup syarat syukur. Dia tak guna nikmat yang Allah beri ni untuk buat maksiat. InsyaAllah kita tak pergi disko semua, tak pergi kaki tu kan. Tak pergi, tapi mulut ni selalu nak mengata korang. Selalu dah tak cukup syarat syukur. Itulah dia sahabat semua. Sama-sama kita jaga mulut kita. Okey, 9, membelanjakan harta dengan hati yang ikhlas, insya-Allah. Semua sahabat semua masuk duit infak tu semua ikhlas. Betul tak kan? Sebab tu tak tunjuk hari ni saya 50, tak ada pula tunjuk kan. Semua dia diam je masuk merah, hijau kan. Alhamdulillah. Biru ataupun warna apa dah? Hak 100 tu apa? Purple. Membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Ini ciri ulul albab. Balas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Payah kita orang buat jahat, payah nak balas baik kan. Baiklah, dapat disimpulkan ulul albab sentiasa berzikrullah, tafakur disampaikan oleh Allah ke peringkat hakikat dan makrifat, dan amanah mereka menjadi ikhlas. Tinggi tazakur, tinggi tahap ulul albab, orang yang mengingati Allah. Dengan akal lah tu. Kita ada 10 ciri ulul albab. Ini yang disebutkan dalam kitab ini ulul albab ni, kata doa ulul albab, doa orang yang ada 10 ni, orang yang beriman pada Allah ni, maka tercantum dalam Al-Quran selalu mengguna nama Ya Rabb. Ini kita nak doa, kita guna, jangan kata Ya Allah aku susah berilah rezeki, jangan begitu. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Ar-Razzaq, ya apa lagi, Ya As-Samad, Ya Samad, Ya Hafiz. Sebut nama-nama Allah baru kita berdoa. Itu yang paling beradab. Baik. Kerana itulah, bukan muka surat 148. Kita nak baca Riyadhus Shalihin pula. Kerana itulah doa mereka sentiasa menggunakan penyebutan asma'ullah Tabarakallah wa ta'ala yang satu ini. Aspirasi seorang hamba mampu menghadirkan makna dari nama Rabb ini di saat meminta sesuatu kepadanya, tentu akan sangat berpengaruh sekali bagi dirinya. Baik. Kita langkah sedikit buku surat 149. Saya langkah dulu. Minggu depan kita gostar balik. Langkah dulu. Tahu ke Gostan tu? Cakap apa Terengganu malah Gostan. Gostan. Orang luar tak tahu Gostan tu apa. Ada juga cakap orang putih Terengganu. Gostan. Baik. Muka surat 149.
seorang hamba bersaksi atas kesendirian Rabb Allah dalam penciptaan dan memberi keputusan. Ia juga bersaksi bahawa ketika Allah berkehendak pasti terjadi. Jika Allah belum berkehendak pasti tak terjadi. Ia juga bersaksi bahawa satu zarah semut hitam pun tidak akan bergeser dari tempatnya semula jika Allah tidak mengizinkan. Cuba sahabat baca faham betul-betul. Seorang hamba bersaksi bahawa kesendirian Rabb Allah akan penciptaan dan memberi putusan. Allah berhendak sesuatu itu terjadi. Jika belum berkehendak pasti tak akan terjadi. Kalau Allah nak benda tu jadi. Kun fayakun. Dan bersaksi bahawa tak ada semut hitam yang bergeser di tempatnya kecuali Allah mengizinkan. Semua makhluk sambung dua. Semua makhluk berada di bawah genggaman Allah. Dan tidak satu hati manusia pun melainkan berada dalam genggaman kehendak Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hati kita ni berada di bawah genggaman Allah. Hati mana tu? Hati ni ke? Dah, hati perasaan manusia, rohani manusia berada di bawah genggaman Allah. Masuk ke hati tu, ya. Okey. Dan dia kata di antara dua jemari jari Allah. Bukan makna Allah ada jari, ya. Kekuasaan Allah, ya. Allah menghendaki hati tersebut mantap, maka dia akan memantapkannya. Namun jika Allah menghendaki hati tersebut berpaling, maka dia memalingkannya, waliyazubillah. Kalau Allah nak orang tu berpaling dari jalan Allah, dia akan berpaling. Sebab tu ada orang awal baik, akhirnya sesat. Waliyazubillah. Kesaksian tersebut merupakan realisasi dari kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah engkau mohon pertolongan. Ustazah ulang balik. Kalau Allah nak beri, Allah beri. Kalau Allah tak nak beri, Allah tak beri. Hati kita di bawah genggaman Allah, ya. Dan dia kata dia yang memantapkannya. Dia yang berhendak pasti akan beri. Kalau dia tak nak, Allah tak beri. Jadi kalau kita dengar begini dari huraian keimanan kita kepada Allah sebagai Rabb, apa sahabat rasa? Rasa apa sekarang? Daripada kita belajar Asma'ullah, iaitu Ar-Rabb. Sahabat rasa apa? Takut lagi? Kalau Allah nak beri, Allah beri. Kalau tak nak, tak beri. Allah kata kun fayakun. Allah pegang hati kita. Ya? Ya, hati manusia boleh dibalikkan, boleh ditarik. Ya? Jadi Allah boleh mantapkannya. Allah yang buat keputusan kita ni. Kita ni hanya terima je apa yang Allah kehendakkan, apa yang Allah tentukan. Tugas kita berusaha, bertawakal dan berdoa. Apa sahabat rasa? Pertama, betul takut. Kita takut kalau Allah palingkan kita daripada jalan yang salah. Sebab tu banyakkan berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lain apa rasa kalau kita dengar perkataan Rabb? Rupanya kita ni tak ada apa-apa pun. La haula wala quwata illa billah. Tak ada. Semua Allah tentukan. Kedua, ya, tak ada upaya. Kita ni yang insan yang lemah. Sebab tu kalau kata hebat awak dapat hafal 20 juzuk, la haula wala quwata illa billah. Haza min fadli rabbi liyabluwani. Ini adalah kelebihan Tuhanku yang diberi padaku untuk mengujiku. Liyabluwani. Ya, lagi dua. Rasa tak ada upaya, tak ada apalah. Kita semua hitam pun Allah jaga. Tiga, rasa kerdil. Tiga. Ni orang tua-tua ni selalu Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Janganlah ya Allah kau jadikan aku sedih dengan benda yang telah berlaku dan akan berlaku. Yang ketiga, bila kita dengar macam ni, hati kita tenang. Betul tak? Jangan risau-risau. Tugas kita doa sahaja. Sebab yang tentukan ialah Allah. Jadi tenanglah kita. Apa kita kata? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil.
Tak adalah duk risau, ya Allah, macam manalah anak saya ni, macam mana. Kadang-kadang kita fikir anak aku ni dah lah sakit, kalau aku mati siapa nak jaga, betul tak gitu kan? Kita fikir-fikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana bila kita beriman pada asma'ullah Rabb ini, bermakna hati seorang mukmin akan tenang, akan setenangnya. Sebab dia dah usaha, dah berdoa, dah didik anak dia, dah jaga. Ya Tuhan, Ya Rabb, Ya Rabb, aku serah semuanya padamu. Engkaulah yang terbaik menguruskan aku dan anak-anak. Betul tak? Tak ada lagi menung. Kenapa? Ni nak pergi umrah ni macam manalah. Kalau saya sesak, perginya belum. Betul tak? Dah fikir sesak pula dah. Kan? Macam mana saya ni? Jangan-jangan dapat orang sebilik jahat yang buka je akaun saya ni, tak boleh akaun. Kenapa dipikir? Sebab tu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi, hazan. Fikir benda hak belum-belum. Membazir masa fikir benda yang belum. Itu urusan Allah, sahabat semua. Ya, pada ustazah bila baca ni kita rasa tenang hatiku. Kadang kita fikir aku ni kalau tua nanti siapalah nak jaga, entah apalah, sakit stroke ke apa, ya Allah, takut apa benda tu. Serahlah kepada Allah. Jangan fikir. Betul tak? Kan ada orang kan, dia kita tengok orang stroke, dia rasa dia stroke. Apa benda? Kan dia rasa aku ni kalau stroke macam mana? Ada orang macam tu. Okey, takaful boleh ambil, itu perlindungan, perlindungan untuk kita rawatan. Bila sakit kena rawat. Takkan ya Allah aku sakit. Macam mana ni? Ya Allah, doa je. Takaful boleh ambil. Kita boleh ambil, jangan doa saja. Tawakal tu maknanya usaha, ambil takabur, ambil apa. Bagi yang mampu lah, tak mampu, tak apalah. Ya Allah, aku serah pada Allah. Hospital lah kita pergi. Itu saja kita mampu. Sahabat semua, ni ustazah nak cerita orang tawakal. Orang tawakal. Kita tak percaya tau. Ustazah ada baca satu, tak apa ya kita cerita-cerita dah. Nanti penat kan. Cerita betul ni tahu saya dengar. Ustazah baca satu buku yang ditulis oleh seorang doktor pakar. Ya, pakar di Arab. Riyadh. Dia cerita pengalaman. Doktor ni mohon maaf orang Islamik lah. Dia cerita pengalaman dia. Dia kata ada seorang ibu, tak tahulah aku dah cerita dah. Dah cerita dah ke? Belum. Ada seorang ibu, anak dia sakit tenang. Saya tak ingat dah kanser apa tak. Doktor kata anak kau ni tak ada harapan lagi. Ibu ni ibu tunggal. Kerja dia tidak pernah mengeluh. Dia pergi bawa anak dia, dia bawa satu Al-Quran kecil warna apa. Doktor tu sampai ingat warna apa ibu ni bawa. Bila doktor kata panggil kamu, anak kamu tak ada harapan, tapi apa pun kamu doalah. Dia cakap apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dia tak kata doktor. Dia beriman. Ni nak cerita orang tawakal ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus dia tinggalkan doktor, dia duduk kat anak dia. Doktor tu kata, tidak pernah aku tengok ibu ini tidak membaca Al-Quran. Dia duduk tepi anak dia, masa tu boleh jaga kan, bukan tu. Ini bukan cerita di Malaysia. Dia ngaji. Kerja dia mengaji. Berbulan-bulan dia tunggu anak dia. Tidak pernah dia mengeluh, doktor bila anak saya nak baik. Tidak. Kerja dia mengaji. Benda sedatang pun mengaji. Dia uruslah anak dia, lepas tu dia mengaji. Mengaji, semayang mengaji. Zikir, semayang mengaji. Apa sahabat tahu? Lepas daripada berapa bulan duk buat, doktor suruh balik rehat. Lepas tu 3 bulan lepas tu dipanggil balik follow up kan. Tiba-tiba anaknya boleh berjalan daripada duka. Kanser tu. Doktor pakar yang rawat tu, ini siapa? Siapa ni? Dia kata inilah anak yang doktor rawat. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Dah sehat.
sehat. Sebab ibu ini pergi berobat, tapi keyakinan dia, tawakal dia penuh pada Allah. Dan kita mesti ingat janji hadis kursi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak membaca Al-Quran sampai dia tak sempat nak berdoa, Allah akan beri kepada dia lebih daripada yang dia nak. Itu hadis kursi, sahabat. Siapa yang banyak baca kalam Allah, dia khusyuk bacanya, dia yakin, dia tak sempat nak berdoa, tak sempat nak berhintih-hintih, tapi dia ngaji je, Allah akan beri lebih daripada apa dia nak. Dan akhir cerita, doktor tutup peranjat, dan akhirnya anaknya sihat. Tengok sahabat, Masya Allah, tabarakallah. Kita tak sampai tahap itu. Asyik risau, mana lagi klinik? Betul tak kan? Doktor dah duduk dah kat hospital besar tu kan. Tanya lagi, dukung mana lagi? Tak cukup-cukup. Tawakal pada Allah tidak ada. Betul tak? Ni Ustazah cerita ni daripada peristiwa catatan Dr. Jabir nama tu. Ada Ustazah simpan buku tu. Masya Allah. Bila baca tu, jauhnya aku ni. Okeylah, habis sahabat kata saya baca dah Quran Ustazah masa sakit, habis beberapa kali khatam, tak dapat juga. Ingat bahawa kita ni ada dua. Ada orang tu diberi kesembuhan dengan doa saja. Ada orang tu doa Allah tak beri, Allah nak suruh operate juga. Ada begitu. Ada Allah beri, Allah makbul doa dia, tapi kamu kena operate dulu, laluilah bypass ke apa, Allahu akbar kan. Laluilah. Dan Allah boleh sembuh. Ada dengan doa, ada tak perlu ke klinikal, ada yang kena klinikal juga. Jadi jangan kata ustaz tu nampak alim, sebanyak tinggi, tapi kena operate juga, tak berdoa ke kau ustaz? Tak. Betul tak? Kan ada kita cakap gitu, ustaz pun kena sahih. Tak, sebab ada orang yang diuji. Begitu, faham kan? Faham ya? Itu sifat rububiyah. Jadi Ustazah harap pada sahabat semua, hilanglah kerisauan. Tidak, serahlah pada Allah. Hilanglah kerisauan tentang masa depan yang belum tentu, tak ada. Bila kita beriman pada Allah sebagai Asmaul Husna, Ar-Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiap-tiap hari baca 17 kali baca dalam solat fardu. Tapi risaunya tak habis-habis. Risau aja. Ya, faham tu ya? Oleh itu, jadilah kita jiwa yang tenang. Dah belajar Rabb ni. Dia belum belajar Hafiz lagi, belum belajar Al-As-Samad lagi. Kita akan lihat. Ini kesan Asmaul Husna. Kita tak nak kesan pelik-pelik, kesan pergi ke diri je. Kan? Biar kita tenang hidup kita. Tak ada masalah. Tak ada masalah dah hidup. Allah kan ada. Betul tak? Allah kan ada. Ya? Allah kan ada. Belum jumpa. Belum. Nanti kita cari dalam internet aku ada ya. Allah kan ada. Ada. Allahu akbar. Jadi sahabat semua, bagi yang tak mampu ambil insurans, jangan risau, Allah kan ada. Kan? Jangan risau. Kan? Ustaz pun tak ada juga insurans. Serah-serah pada Allah. Hospital ada. Allah kan ada, serahlah. Ya, insya-Allah. Allah mendengar rintihan kita. Ya, Allah tahu. Kita ni orang susah, tak boleh pergi hospital mahal-mahal, tak apa. Mungkin Allah ketemukan kita dengan doktor yang baik. Tak kan? Yang bertanggungjawab, yang baik, insya-Allah. Allah kan ada. Itu je pegang ya. Okey, habis itu. Ya, habis. Kita sambung minggu depan lah insya-Allah ya, doakan. Setelah datang sini pun Allah kan ada. Sakit-sakit pun Allah kan ada. Tak. Kan kau ikutkan sakit tak berjalan. Duduk kat rumah menu malah lagi lah sakit. Baik mengajar. Allah kan ada. Apa nak susah. Allahu akbar. Kena kuat semangat sahabat semua ya. Sakit ni kena kuat semangat. Baiklah. Kita minta Puan Habibah ketuakan baca. Kita baca selingan ya.
baca Asmaul Husna. Silakan. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الصادر المقتدر القديم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك بالجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وقل عن ذكرك الغافلون. Bismillah.
Baik, jazakillah pada Puan Habibah yang telah mengalunkan Asmaul Husna pada kita semua. Moga itu menjadi suatu kesegaran pada kita, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat semua, kita sambung sikit lagi. Boleh sambung lagi ni? Boleh. Alhamdulillah ya. Kita buka Riyadhus Shalihin. Yang tak ada tak apa dengar je. Rasa surau ni baca Riyadhus Shalihin juga? Malam? Tak ada? Ni tak? Oh, Pekalan Rama Balai Islam ya? Balai Islam Pekalan Rama. Okey, kita tengok tajuk kelebihan solat rasanya Ra. Muka surat berapa Tina? 47. Oh, buku lama 47, buku lama 49, buku baru. Ada baru yang lama ni. Kulit ni. 47 kalau buku lama yang ni. Kalau merah tu 49 ni. Sama. Sama. Bab. Okey. Kelebihan berwudu. Kelebihan berwudu. Okey, baca sama-sama siapa ada Quran. Firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Baik, Tina bacakan doa makna dia. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kalian dengan tangan kalian hingga ke siku, serta sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian hingga ke buku lani. Jika kalian berjunub, maka bersucilah dengan mandi junub. Jika kalian sakit, sedang bermusafir, salah seorang daripada kalangan kalian selesai kembali daripada hadas kecil atau besar, atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang baik, bersih dan suci. Lalu sapulah ke muka kalian dan tangan kalian dengannya. Allah tidak mahu menyusahkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kalian. Moga kalian bersyukur. Baik, terima kasih jazakillah. Surah Al-Maidah ayat 5 hingga 6 ya. Ayat 5 hingga 6. Apa yang diperintah oleh Allah? Pertama, wahai yang beriman, nak ganjil solat, hendaklah kamu ambil wudu. Pertama wudu ya, wudu. Iaitu sapu tangan kamu ke siku, sapu kepala. Kepala ni ingat. Kepala selalu orang Melayu kita ni dia ambil hanya sini je kan. 3 rak rambut. Sebenarnya sunat semuanya. Bukan ni. Ni hanya itu yang dikata 3 rak rambut tu kan. Ya, mazhab Syafi'i lah, tapi disunatkan bukan kita ambil air macam ni. Ni je, lalu air kita sapu sampai ke belakang. Satu kepala sunat. Yang tiga, macam ni orang tak ada air, orang kurang air, taklah batal. Memang sah.
Tapi lebih baik sunat kita sapu semuanya. Ya. Tak sama-sama perempuan. Tapi cuma kalau kita ambil yang terbuka tu, payahlah. Jangan nak kerja sunat nampak aurat tak ada. Kalau terbuka kan. Jadi kita kena masuk ke tudung je lah. Kalau kata apa tu, tempat wuduk tu terbuka lelaki nampak, maka kita masuk tudung je lah. Jangan mengejar sunat membuka aurat. Dosa tu. Wajib jaga aurat. Kan? Tapi kalau tempat wuduk kau untuk perempuan sahaja, kita boleh sapu semua. Ya, boleh. Ada di rumah kan. Bukan ambil air macam ni dah. Air sikit je kan. Air sapu saja. Sebab tu wamsahu birus. Sapu kepala kamu. Dia tak kata sapu rambut kamu, sebab bukan semua orang ada rambut. Betul tak? Kan ada botak kan? Tak ada kan dia tak ada rambut langsung. Lepas tu tengok Allah Maha mengetahui. Allah kan Rabb, dia pencipta, dia tahu ada botak, ada tidak. Jadi sapu kepala kamu. Yang botak, lalukan botak dia lah. Kan? Okey, yang lain tak ada masalah wuduk ya, sampai ke buku lali. Yang jaga kita basuh kaki, alihkan air ya, selakkan jari ya, itu penting. Jika berjunuk, sucikan dengan mandi wajib. Jaga mandi wajib. Semua orang boleh ni ya. Jika kamu sakit, sedang musafir, kembali dari tandas, kamu menyentuh perempuan, kamu tak ada air, maka tayamum. Tayamum ialah anggota tayamum muka dan tangan. Dan tayamum dia tak macam air, tak semesti sapu habis. Tak. Dia tak mesti bukan macam air nak. Tak, dia sekali lalu sahaja. Ya, muka pun macam tu tak. Tak. Dia sekali lalu sebab dia hanya menggantikan wuduk. Ya, cuma kalau yang patah tu hati-hati. Yang simin tu jangan tayamum saja tak ambil wuduk. Tak betul tu. Ada yang pakai simin je. Lepas tu dia teringat tanya Ustazah. Ustazah pakai simin pula. Pakai tayamum je, dia tak ambil wuduk. Dia pun tanya, Ustazah saya dah 6 hari ni patah. Saya ambil tayamum je. Wuduk tak ambil ke tak? Tak. Dia kena ambil wuduk sampai yang kat patah tu, kat simin tu, ganti dengan tayamum. Faham kan? Ya. Standby ada. Dia ada dua cara. Sama ada stop tunggu masa. Katakan kalau sampai kat sini ada apa? Simin. Jadi sampai sini dia ganti tayamum. Lepas tu sambung. Faham tak tu? Ambil wuduk macam biasa. Sampai sini dia pun turun tayamum lah. Dia sapu je air sini. Lepas tu dia tayamum. Ataupun cara kedua senang lagi. Kita ambil je air semayang sampai yang berbaluk ni, kita sapu je. Lepas tu sampai, teruskan sampai kaki. Lepas tu baru ambil tayamum kemudian. Boleh juga. Jangan kira ambil tayamum je. Sama juga mandi. Katakan ada anak-anak perempuan kita, dia patah. Kan, dia masuk hospital. Lepas tu haid. Macam mana nak mandi? Adakah cukup dengan tayamum? Tak. Dia kena air bahagian yang boleh air. Yang tak boleh tu ganti dengan tayamum. Bukan tayamum saja. Kena faham tu. Dan bukan bergolek kat debu. Dah tu. Bukan. Katakan dia patah kaki kan, simin kaki. Jadi bahagian ni boleh tak kena air? Boleh. Tapi tak boleh lap tau. Lap tu lain, tu dah air tu. Ya, dia boleh picit je lah, ratakan air picitkan kan. Sebab kau nak mandi spray. Spray. Ya, ratakan air tu. Ataupun dia boleh baluk kaki sebelah tu rakat kat kursi ke, dia mandi. Jadi sampai kat sini, habis dah mandi tu, dia ganti dengan ambil tayamum. Kenapa bertayamum? Ganti mandi tadi. Yang bahagian tak kena air, yang wajib kena air. Tu kena ya, ramai orang sakit yang tak sembahyang. Bila patah, bila kaki dipotong, wali'azubillah kan. Kaki dipotong, mana dia sapu je lah bahagian. Kalau doktor kata boleh sapu, doktor kata jangan usik, tak boleh tu, tak payah. Islam ni tak susah ya. Nak ke tak nak ya kan. Baiklah. Ada nak tanya ke bab tu? Dah belajar Ustaz Umar dah? Dah belajar. Okey.
Dah habis. Baik, habis ni pula. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pada Abu Hurairah, dia berkata bahawa dia pernah mendengar Nabi SAW, inna ummati yada'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dan keadaan muka dan kedua tangannya berkilauan cahaya kerana kesan dari wuduk. Oleh itu, siapa yang daripada kamu mampu untuk melebihkan basuhan wuduknya, bolehlah dia melakukan. Lebih tu bukan tambah anggota wuduk. Lebih kalau sampai sini, ataskan sedikit. Itu maksud lebih. Jangan tambah pula. Masuk hidung pula ke, tak ada kan. Hidung tu isap air ke hidung, lebihkan ke atas. Kaki pun lebihkan. Kita takut jangan parah tu sahaja. Itu maksudnya. Ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tidak, kita teruskan. Ada satu lagi Ustazah nak ingatkan, kadang-kadang kita lupa juga, iaitu mengenai sunat selepas wuduk baca doa kan. Siapa ingat doa tu? Bila tak wuduk, lupalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas solihin. Sahabat semua, doa itu salah satu kunci ke syurga. Siapa tinggal, rugi. Salah satu kunci ke syurga, doa itu. Maknanya salah satu Allah nak mudahkan kita ke syurga Allah, baca doa itu setiap kali wuduk. Kadang kita lupa. Lepas tu Ustazah nak tulis dah dekat bilik air, kat bilik air dinding tu kan tulis, jangan lupa doa ni kan. Tulis doa patutnya. Kalau tidak keluar je tu Allahu akbar sembahyang dah. Lalu lupa satu. Setiap kali wuduk. Dan kita yang tak susah air ni, sepatutnya sentiasa perbaharui wuduk. Kentuk je, batal je, ambil wuduk. Batal je, ambil wuduk. Dan baca doa tu. Cuba sahabat bayang berapa kali saya baca doa. Tak ke Allah makbul doa kita? Kan? Banyak benda. Tak ada dalam tu. Tidak ada. Ada tu ya. Yang Ustazah ajar dalam bab tu tidak disebutkan. Tak ada. Wallahu a'lam, tak tahulah. Ya. Mungkin sunnah yang sahih, nampak kecil kan. Sampai kita terfikirlah, rugi je dulu aku tak berdoa pun. Kan? Kalau je kita ni. Apa tak tahulah. Ya. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Jadi kita ni tak apa. Tumpang sekaki boleh. Anaknya hafal, bondanya tak hafal. Obat tak hafal apa? Nanti kita kena tulis di dinding, kasar-kasar tulis. Lama-lama kalau kita amal, dia akan jadi hafal. Kan? Macam doa semayang lah. Kalau kita selalu bubuh sahabat semua, pengalaman Ustazah lah, kalau doa-doa tu payah kita bubuh depan tu, lama-lama dia hafal. Bila dah hafal, kita simpan lah, bubuh doa baru pula. Jadi insya-Allah dia sebab selalu disebut, kata kajian 3 bulan dia selalu disebut, insya-Allah dia akan. Sama je dengan doa tu, doa pagi petang kita tu. Kalau baca betul-betul dengan khusyuk 3 bulan, hafal. Tapi kita ni tak khusyuk, melilau tu tak ingat. Masuk orang ni sekali. Ini sekali ya. Tak kata korang ni. Tapi berapa orang yang berhenti baca kan? Sebab orang pandang ringan. Pada itu kunci ke syurga. Salah satu cabang kunci banyak. Salah satu ialah tu doa. Masya-Allah. Lepas tu doa lepas azan. Bukan susah pun. Ya, lepas azan semua kunci. Masa sudah cukup, ada soalan lagi?
Kita sambung yang ini minggu depan insya-Allah. Ini yang Ustaz Azhar dulu kata tak payah pakai bedak beria, berwuduk pun dah berkilau cahaya kat akhirat nanti kan. Ya. Hari ni berapa bulan kita ni? 31. Allah, 31 dah. Nanti puasa tak ada kelas dah. Kati ada kelas ke puasa? Tak ada ya, puasa tak ada. Adik kita pulung je lah habiskan kelas dah sebelum puasa ya. Bukan habis buku, daknya habisnya tebal ni ya. Aku tak apa, kita cuti bulan puasa ya. Okey sahabat semua, kita tutuplah. Tak ada soalan dah kan? Tak ada ya, tak ada. Kita tutup. Kita jumpa lagi minggu depan jika ada umur, ada usia ya. Insya-Allah ya Allah. Kita baca doa hari jadi sekali untuk Kak Mona. Siapa lagi sambut hari jadi hari ni? Tak ada dah eh? Bulan ni kita Ustaz. Bulan ni. Bulan ni tak Umi. Ya. Saya Kak Mona betul-betul hari ni ya? Hari ni. Alhamdulillah sambut hari jadi. Semoga Allah berkat. Yang ke berapa Kak? Subhanallah, masya-Allah 72. 72 sehat lagi. Okey, kita akan tutup dulu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya rab ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Birahmatika nastaghisu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain wa la aqalla min zalik ya ni'mal mujib. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua apa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnialah kesehatan yang baik untuk kami ya Allah, untuk terus kami melakukan ibadah padamu ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada nifak, daripada syirik, daripada hasad, daripada ujub, takabur dan sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah usia sahabat kami Kak Maimunah ya Allah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana kama nawwarta binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma birahmatika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.